Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung kita punya kelas online asas pelaburan saham modul Zero to Hero Jat Trader Bursa Malaysia. So sekarang kita dah masuk chapter 3 iaitu pengenalan kepada kajian teknikal dan fundamental. So bagi siapa-siapa yang tengok video ni yang masih belum lagi menonton video chapter 2, boleh tekan link dekat bawah. Saya ada sertakan link kat bawah. So dalam chapter 3 ni kita nak tahu apa itu kajian teknikal dan apa itu fundamental, kajian fundamental. Selain daripada itu, dalam bab 3 ni juga kita nak tahu apa itu intraday, apa itu kontra, swing player dan investor lah. Kita juga nak bincangkan bagaimana cara untuk mengawal emosi semasa berdagang ataupun melabur saham. Kemudiannya kita nak tahu 10 kesilapan pelaburan saham yang perlu kita elakkan. And then how to manage our money properly, how to execute kita punya trading plan dengan baik. And then cara melakukan cut loss yang lebih berkesan, apa itu force selling dan market cycle. Okay, kita teruskan dengan chapter 3. So saham ni dia ada terbagi kepada dua lah. Okay, satu kajian secara teknikal, satu lagi kita mengkaji saham melalui fundamental. Okay, technical analysis ataupun TA, short form dia TA. Okay, kita lebih mengkaji pergerakan chart. Okay, kita predict harga based on indikator-indikator yang akan kita belajar nanti. Okay, kita predict pergerakan harga based on kajian-kajian teknikal, sama ada support dan resistance ataupun moving average, volume, okay, dan sebagainya. So kita mengkaji more tu kajian arah tuju chart, dan kebiasaannya para trader dia lebih mengkaji secara teknikal instead of dia mengkaji secara fundamental. Okay. Kemudian sebagai untuk kajian sejarah fundamental pula, dia more on kita mengkaji apa itu bisnes syarikat. Okay, apa syarikat itu buat, apa future plan for that company. Okay, apa prospek ataupun potensi syarikat tu, adakah dia akan lebih maju ataupun dia lebih berkembang. So kita kena kaji based on few things lah. Okay, pembacaan dan kajian annual report. So kita nak tahu sama ada syarikat itu konsisten buat profit ataupun syarikat banyak berhutang. So based on performance, kita boleh tahu syarikat ni akan akan berkembang maju ataupun akan apa kita panggil, akan increase dia punya profit within 5 to 10 years. So kita invest dalam syarikat-syarikat macam ni. So kita panggil itu sebagai investor lah. Okay. Dan jenis-jenis chart kita ada 3. Dan yang paling common sekali ialah candlestick chart lah. Okay, di candlestick chart, yang di mana candlestick chart ni terdiri daripada candlestick yang kita akan belajar nanti, which is this is kalau harga naik kita panggil bullish candlestick. Okay, kebiasaannya color hijau lah. So bila dia jatuh kita panggil bearish candlestick lah, skala merah. So candlestick chart ni terbagi kepada bullish candlestick dan bearish candlestick, which is ada harga turun dan naik based on candlestick ni kita boleh baca di mana ataupun pergerakan chart yang akan datang. So kemudian kita ada line chart juga, kita ada bar chart, tapi dua ni kita jarang guna lah. Okay. So jenis pelabur kita ada 3. First is short term trader, and then kita ada mid term trader, kita ada juga long term investor. So apa itu short term trader? Short term trader ni dia mengkaji saham-saham melalui time frame yang lebih kecil. Sebagai contoh, time frame daily, kita mengkaji chart daily, chart hourly ataupun chart 30 minit. Okay, dan kemudiannya kebanyakan short term trader ni dia akan mencari counter-counter yang momentum, counter-counter yang banyak minat pembelian pada ketika itu. Okay, dan kebiasaannya tak banyak 2 hingga 3 bits keuntungan biasanya dia dah keluar. Maksudnya kalau dia beli pagi, dia akan jual petang. Within few minutes ataupun within days pun dia dah boleh jual. Okay. Dan short term trader ni dia memulakan modal yang besar lah. Okay. Untuk dapat significant profit, kita perlukan modal yang besar. Ada yang tanya, bolehkah kita pakai modal yang kecil? Boleh. Tapi untuk kita cover coverage, kita nak coverage fee ataupun fee jual beli tu, kita memerlukan keuntungan ataupun harga yang lebih banyak untuk kita dapat keuntungan yang signifikan. Okay. And then for intraday player, they have
must have a committed atau must have time lah to monitor movement price. Okay. And then lebih kepada kajian teknikal dan sentimen dan kurang kajian fundamental. Tak kata fundamental ni tak penting, tapi lebih kepada kita mengkaji pergerakan chart. Okay, for mid-term trader, dia lebih mengkaji kepada weekly ataupun daily time frame. Kebiasaannya swing trader ni dia mungkin dalam masa 2 minggu hingga ke few months ataupun 2-3 bulan, sebulan pun ada. Okay, kebiasaannya dia kita beli counter yang uptrend lah. Okay, biasa kita beli dekat support, kita beli counter yang uptrend dan kita hold sehinggalah kita capai kita punya target price. So reward lebih besar daripada risk. Okay, modal yang kecil pun kita boleh buat keuntungan yang besar. Dan sesuai untuk orang yang berkejaya lah. Okay, sesuai untuk orang yang tak ada masa nak monitor pergerakan saham. So this type of trader lebih selamat lah instead of kita compare on intraday ataupun contra player. Sebab makin banyak kita masuk in out counter ni, makin banyak kita rugi lah. Kita tend to lose more. Okay. And then seperti yang saya cakap tadi, long term investor dia mengkaji stock based on the fundamental. Okay. Dia simpan saham ni selama mana yang mungkin selagi mana syarikat mampu membuat keuntungan. Okay. Tempoh masa boleh ambil masa bertahun, within 5 years, 10 years. Dan kita ada syarikat saham yang undervalued. Maksudnya kita beli saham-saham yang undervalued dekat market sekarang. So kita tahu saham ni dia boleh pergi lebih jauh. So kita beli dekat harga yang undervalued, within 5 to 10 years kita akan buat profit. Okay. So modal kecil boleh kembangkan dengan kita invest dekat counter-counter yang berpotensi lah untuk pergi jauh. Okay. Kemudiannya bagaimana cara untuk kita kawal emosi. So ni paling penting. Sebab dalam trading ni about 80% is to control our emotion, and then 20% only how we learn about the stock lah. Okay. Dan emosi ni sejujurnya bagi saya dia based on experience. Semakin banyak kita membeli atau menjual saham, lebih banyak kita spend masa untuk kita mengkaji saham, tengok pergerakan market, tengok emosi market. So kita akan lebih faham dan boleh kawal kita punya emosi. And this one take years lah untuk kita control our emotion. Then second is don't follow by call. Don't simply follow by call without a proper kajian saham. So kebiasaannya orang yang follow by call ni dia tend to keep on monitoring kita punya saham tu. Kita selalu kerap nak tengok telefon, adakah harga dah naik, adakah harga turun. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dekat mana kita punya trading plan. Kita tak tahu dekat mana kita nak cut loss kat mana, kita nak ambil profit kat mana. Sebab apa? Kita simply follow the buy call. Okay. And then kalau kita kaji saham yang kita beli ni, kita boleh dalam masa yang sama kita boleh kontrol kita punya emosi. Sebab apa? Sebab kita tahu dekat mana kita beli, dekat mana kita perlu cut loss kalau kita rugi, dan kita dah terima dah. Kalau aku rugi tahap ni, aku sanggup terima loss tu. So kita tak risau sangat. And then kemudian kita guna duit lebihan untuk kita melabur. So bila kita guna duit lebihan untuk kita melabur ni, maksudnya kita sanggup kita melabur dekat mana saham yang kita sanggup rugi, ataupun kita amount of we afford to lose lah. Okay. So kita tak kacau emosi kita. And then melabur hanya dengan jumlah yang sama macam saya cakap tadi, dan kita tidak keraplah melihat paparan skrin saham. Okay, untuk swing trader kita just monitor maybe sekali ataupun 2 kali sehari je lah ataupun bila market dah close baru kita monitor. So kalau kita kaji macam tu, kita tak emosi sangat. Maksudnya kita ada kerja lain untuk kita buat. Kita fokus on our other work, and then the trading ni kita boleh jadikan dia sebagai part time. So kita tak selalu monitor saham. Okay. 10 kesilapan pelaburan saham yang kita perlu elakkan lah. Satu ialah tidak punya strategi dan rancangan. Kita tak tahu apa kita beli, kita tak tahu apa yang kita jual, apa yang kita masuk. Kita tahu sama ada counter itu rugi atau counter itu dalam keadaan downtrend, uptrend, kita tak tahu. So kita main beli je, tu bahaya. Jadi tak ada disiplin lah. Okay, tak ada disiplin maksudnya kita buat kajian saham, kita dah tahu kita punya cut loss kat mana, tapi kita susah untuk kita follow kita punya trading plan.
Okay, sebagai contoh, kita beli harga saham pada 30 sen. Okay, kita plan untuk cut loss ataupun kita jual saham kita jika harga saham jatuh uh, bawah pada paras 20 sen. Tapi bila saham dah jatuh, kita susah nak kita nak follow. Sebab apa? Sebab kita dah start macam ada hope analysis. Apa kita rasa macam mungkin saham ni naik kejap lagi. Okay, mungkin saham ni akan naik esok lusa. Dan sehinggalah saham tu makin turun. Itu bahaya. So once kita dah plan kita punya trading plan, we have to follow and be disciplined untuk kita bertahan lama lah dalam saham. And then third, kita tak ada record. Maksudnya setiap trading kita ni kita tak ada record. Kita tak ada record kenapa kita jual, kenapa kita beli counter ni. So once kita dah gaji, kita boleh tulis. Sebab apa? Kita dengan record ataupun kita disiplin kita buat kajian saham ni, kita akan belajar banyak. Kita akan tend to banyak melihat perangai-perangai saham ni. Kita boleh nampak pattern-pattern saham ni. Okay, dia beli saham yang murah. Okay, banyak newbies dia dia suka beli saham yang murah. Sebab apa? Satu, sebab boleh beli banyak saham. Okay, dengan modal kecil kita boleh beli banyak. Second, sebab bila untung dapat untung banyak. Tapi dia tak fikir bila rugi banyak. Itu bahaya. Okay, dan ikut bayar kau tanpa kaji, tiada diversifikasi. Maksudnya kita letakkan modal kita pada satu counter sahaja. So bila kita macam tu, kalau kita rugi, so kita akan stuck lama dekat satu saham. Okay, so kalau boleh kita diversifykan kita punya modal. Okay, at least ataupun maksimum bagi saya sendiri, saya akan beli sekurang-kurangnya 3 counter lah. 2 ke 3 counter untuk saya monitor. And then jangan overtrade. Okay, more we in out counter ataupun more we enter market, we are more tend to lose. Okay, don't chase price. Okay, ni paling common sekali. Kita nampak harga dah semakin naik, so kita takut terlepas, so kita tend to chase price, kita masuk dekat pucuk. Okay, so bahaya. Saya menggunakan duit simpanan atau pinjaman dan kita overconfident lah. Okay, dia bahaya. Kalau kita elakkan lah. Okay, and then kemudian kita pergi kepada cut loss plan. Ini penting sebab setiap kita punya trading plan kita kena buat. First thing is kita kena fikir dekat mana kita nak cut loss. And then baru kita fikir tentang kita punya profit. Okay, and then biasanya 8% rules generally kita follow 8% rules. So kalau kita masuk sesuatu counter dan kita telah rugi sebanyak 8%, kita boleh cut loss. Okay, without looking back, kita just cut loss. And then kalau in case kalau counter tu naik, tak apa, itu bukan rezeki lah namanya. Okay, sebab biasanya 8%, bila kita dah rugi 8%, kita akan start untuk rugi lebih banyak. So better we cut instead of we lose more sampai kita tak boleh nak tanggung kita punya kerugian. Okay, so untuk intraday, kebiasaannya counter above RM1 kita akan cut loss 3 to 4 bits lah bila support. Sebab apa? Sebab counter atas RM1 ni dia lebih volatile. Okay, dia harga saham tu akan cepat naik atau cepat turun. And then kalau counter bila RM1 ni biasanya saya letak 2 hingga 3 bit lah bila support. Okay, then gunakan stop limit. Stop limit ni sangat penting. Saya tak sure dekat broker lain ada feature stop limit, tapi dekat M Plus kita dah ada stop limit punya features. So boleh gunakan stop limit tu properly. So nanti saya akan buat satu video khas lah untuk stop limit sebab ramai yang tak pakai, yang tak reti pakai lah stop limit ni. Okay, kemudiannya kita pergi kepada force selling. Okay, apa itu force selling? Force selling ni lah untuk pelabur yang menggunakan account limit. So account ni kita ada beberapa jenis account. Satunya ialah cash account. Maksudnya kita hanya beli saham menggunakan duit modal yang kita ada. Contoh kita ada RM10,000, kita boleh beli RM10,000 saja. Okay, tu panggil cash account. And then collateral account ni maksudnya account limit. Contoh kita masuk dalam satu account RM10,000. So broker akan bagi pinjam RM10,000. So total kita ada RM20,000 untuk modal jual beli saham. Okay, so bila macam ni,
traders dia akan beli saham lebih daripada modal dia. Okay. Sebagai contoh, pada hari pertama, kita bagi T0, T0 adalah pembelian hari pertama. Okay. Pada hari pertama ni, dia beli saham, contoh dia ada RM10,000. Okay, dan dia beli saham harga total RM15,000. So, dalam RM15,000 tu, dia tak guna lagi dia punya modal, tak guna lagi dia punya cash. Okay. Dan sampai ke hari pertama, hari T1, T2, start T2 tu kita dah boleh start pick up ataupun kita dah boleh start, contoh kalau macam kita ada RM10,000, kita boleh dah bayar pakai kita punya cash account dalam account kita tu, kita bayar, kita suruh advisor kita untuk pick up counter ataupun bayar counter kita supaya counter tu menjadi pegangan kita. Okay. Dan pada hari ketiga, pelabur harus pick up atau bayarlah counter tu menggunakan kita punya account cash, kita punya duit. Dan jika kalau tak bayar, maksudnya kita ada dalam akaun kita ada RM10,000 sahaja, and then kita beli saham harga sampai RM15,000, so kita tak cukup lagi RM5,000. Okay, untuk cover RM5,000 tu sama ada kita deposit RM5,000 bagi cukup cash RM15,000 ataupun terpaksa advisor tu for selling lagi RM5,000. Sebab apa? Sebab kita ada RM10,000, kita boleh pick up RM10,000 sahaja. Baki RM5,000 lagi kita tak boleh pick up sebab kita tak cukup duit. So, itulah maksudnya for selling. Maksudnya kita jual secara paksa pada hari ketiga. Okay. Dulu dia sampai hari keempat, T4. Sekarang ni dah sampai start tahun lepas, kita dah start T3 concept. So, ni lah kita panggil for selling ni lah. Okay, ni lah ya. So, kesan kepada harga saham akan jatuh kerana ada jualan. Dan semakin besar pembelian pada hari pertama, semakin banyak for selling yang perlu kita serap lah. Okay. So, kalau kita boleh tengok dekat chart. Okay, kita tengok dekat chart. Okay, sebagai contoh okay, hari pembelian, maksudnya first volume spike adalah kita declare sebagai T0. Okay, jadi T0 hari pertama pembelian, ramai-ramai pembelian. So ni adalah T1, T2. So dekat T3 ni, mana-mana trader yang tak cukup duit ataupun tak cukup cash untuk pick up counter, untuk bayar counter, akan ada for selling. That's why harga akan jatuh lah. Okay, biasanya harga akan jatuh pagi satu sesi, dan area pokok 4 tu sekali lagi ada for selling. Okay, so strategi kita dekat for selling ni, nanti kita akan pergi lagi detail macam mana strategi untuk kita beli counter dekat T4. Okay, sebab dekat T4 ni akan harga saham akan jatuh lah sebab ada penjualan. So kebiasaannya, jika harga saham bertahan dekat harga support, so kita boleh beli dekat situ. Okay, nanti kita akan pergi lebih detail dekat chapter lain lah. Okay, so kemudian kita pergi pada market stage. Okay, ni penting, ni basic, tapi this is very important subtopic lah, market stage ataupun cycle. Okay, dalam pasaran saham ni kita ada 4 cycle, which is first is stage 1, second stage 2, stage 3 dan stage 4. Okay, so apa itu stage 1? Stage 1 adalah fasa pengumpulan. Okay, fasa pengumpulan, fasa di mana operator ataupun jerung dia mengumpul stok sehingga dia cukup pegangan, barulah dia akan tolak, baru dia akan markup harga tu naik. Okay, nampak kat sini di sini adalah fasa accumulation ataupun fasa pengumpulan. Okay, bila mana macam operator ataupun jerung ni dah rasa cukup pegangan dia, barulah dia akan start push harga tu naik. Okay, markup phase ataupun uptrend phase kita panggil stage 2 counter. So dekat stage 2 counter ni lah masa untuk kita buy dan kita hold sampailah paras yang paling tinggi. Okay, tu bagus untuk swing counter lah. So ada beberapa kriteria ataupun ciri-ciri lah kan, untuk kita detect macam mana nak tahu dekat which stage counter sekarang. Kita ada tengok beberapa kriteria. Sebagai contoh, kita tengok moving average 20 cross moving average 50 ke atas. Okay, ni kita akan lagi pergi lagi detail untuk next chapter. Cuma sekarang ni kita tahu secara general je. Secara general berapa market stage yang ada dalam market dalam pasaran saham. Stage yang ketiga, kita ada fasa distribution, sama ada
untuk meneruskan kenaikan ataupun terus sideways lah. Okay, stage 4 adalah fasa downtrend. Distribution ni maksudnya apa? Maksudnya Jerome dah beli. So sekarang ni dia fasa untuk dia mula penjualan. Okay, mula penjualan. Okay, dekat sini, dekat stage 2 ni, kebiasaannya retailers akan masuk lambat. Okay, sebab apa? Sebab dia tak perasan. Biasanya retailers akan beli dekat pucuk kat sini. So that's why dengan ada ilmu, dengan ada cara proper indicator ataupun guidance, kita boleh detect awal stage 2 untuk kita ride uptrend ni sehingga ke atas. Okay, stage 4 ni adalah fasa downtrend. Okay, this is time to sell. Then macam tu lah. So lepas stage 4 dia akan kembali ke stage 1 balik. So bila kita tengok chart, kita pergi zoom, kita akan nampak lah. Okay. Ni kita tengok secara besar, overview picture. Kita boleh nampak, okay, area kat sini, area di mana dia sideways ataupun harga saham bergerak dalam range yang tertentu. Dia tak pecah. Okay, dia adalah fasa pengumpulan. Dekat sini adalah fasa pengumpulan. So, bila satu masa dia punya pegangan dah cukup untuk dia naikkan ke atas ataupun dia push price ke atas, so dia akan break the highest price kat sini, dia break, jadi dia akan pergi. Okay, dia akan pergi. So, bila dia dah pergi, pada satu masa dia dah cukup dah untuk dia naik, and then dia akan jatuh balik. Dia akan masuk kepada stage 3 dan stage 4. Okay, kita boleh tengok contoh-contoh counter lain. Okay, 80. Di counter PND ni. Okay, namanya kat sini. Okay, kat sini nampak pengumpulan, fasa pengumpulan, harga tak gerak, and then pada satu ketika volume masuk, ada minat belian. Okay, kat situ dia dah start naik. Okay, start naik, and then bila satu masa dia akan fasa distribution, dia akan turun. Okay, so macam mana kita nak tahu stage 1, stage 3, stage 4, stage 2 ni? So ada beberapa perkara lah yang kita kena tengok. Okay, so untuk buat masa sekarang ni, just tahu kita punya saham ni ada 4 stage, which is stage 1 fasa pengumpulan, stage 2 fasa uptrend, stage 3 fasa distribution, dan stage 4 fasa downtrend. Okay, itu saja untuk chapter 3. Okay, kita jumpa untuk next video chapter 4 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.